Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami akan membentangkan tajuk 9 iaitu elemen kewarganegaraan digital. Pada era digital masa kini, teknologi menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Hampir semua aktiviti seperti pembelajaran, komunikasi, urusan kewangan serta pembelian dilakukan dalam talian. Walaupun teknologi memberi banyak manfaat, pengguna juga berdepan dengan pelbagai cabaran seperti penyebaran berita palsu, buli cyber, penipuan dalam talian dan penyalahgunaan maklumat peribadi. Oleh itu, kita perlu memahami konsep kewarganegaraan digital, iaitu amalan menggunakan teknologi secara bertanggungjawab, beretika, selamat dan menghormati hak orang lain. Terdapat 9 elemen utama yang menjadi panduan kepada setiap penggunaan digital. Dalam bahagian saya akan menerangkan 3 elemen pertama, iaitu akses digital, perdagangan digital serta komunikasi digital. Baiklah, pertama sekali akses digital. Akses digital ni bermaksud setiap individu mempunyai peluang yang sama rata untuk menggunakan teknologi digital seperti komputer, telefon pintar dan internet tanpa mengira latar belakang mereka atau lokasi tempat tinggal mereka. Akses ini penting kerana teknologi kini menjadi medium utama dalam pendidikan, pekerjaan serta kehidupan seharian. Sebagai contoh, murid dan guru memerlukan internet untuk menggunakan platform pembelajaran seperti Delima, Google Classroom serta mendapatkan bahan rujukan secara dalam talian. Selain itu, teknologi juga membantu masyarakat menjalankan urusan harian dengan lebih mudah seperti komunikasi dan transaksi digital. Namun begitu, masih terdapat individu yang menghadapi masalah seperti capaian internet yang terhad dan kekurangan peranti. Oleh itu, pelbagai inisiatif seperti pusat internet komuniti dan bantuan peranti diperkenalkan bagi mengurangkan jurang digital ini. Kesimpulannya, akses digital memastikan semua golongan masyarakat mendapat peluang yang sama untuk menggunakan teknologi dan memanfaatkan kemudahan digital dalam kehidupan harian mereka. Yang kedua iaitu perdagangan digital. Perdagangan digital ialah aktiviti membeli, menjual serta menjalankan urus niaga melalui platform digital seperti Shopee, Lazada dan TikTok Shop. Perkembangan teknologi telah menjadikan proses jual beli lebih mudah kerana pengguna boleh mendapatkan barangan secara dalam talian tanpa perlu hadir ke kedai fizikal. Selain ia memudahkan pengguna, perdagangan digital juga memberi peluang kepada usahawan untuk memasarkan produk dengan lebih luas dan mengembangkan perniagaan mereka. Namun begitu, pengguna perlu berhati-hati terhadap risiko seperti penipuan dalam talian dan kebocoran maklumat peribadi. Oleh itu, pengguna perlu menyemak maklumat penjual itu, membaca ulasan pelanggan lain serta tidak berkongsi maklumat sulit seperti nombor OTP. Kesimpulannya, perdagangan digital perlu diamalkan secara bijak dengan mengutamakan keselamatan, kejujuran dan etika agar urus niaga dalam talian menjadi lebih selamat dan lebih dipercayai. Yang ketiga pula ialah komunikasi digital. Komunikasi digital ialah proses berhubung dan berkongsi maklumat menggunakan teknologi seperti WhatsApp, Telegram, Google Meet dan media sosial yang lain. Teknologi ini membolehkan individu komunikasi dengan lebih cepat dan mudah walaupun berada di lokasi yang berbeza.
Dalam bidang pendidikan, komunikasi digital membantu guru dan murid menjalankan pembelajaran dengan lebih berkesan melalui perkongsian bahan, perbincangan serta kelas secara dalam talian. Selain itu, ia juga memudahkan urusan harian seperti berhubung dengan keluarga, rakan dan masyarakat. Namun begitu, pengguna perlu menjaga adab dan etika ketika berkomunikasi di dalam digital. Elakkan penggunaan bahasa kasar, penyebaran berita palsu, serta tindakan seperti buli cyber yang boleh memberikan kesan negatif kepada orang lain. Literasi digital ialah keupayaan seseorang menggunakan teknologi digital untuk mencari, menilai, memahami dan juga menghasilkan maklumat dengan lebih betul. Kemahiran ini penting supaya pengguna dapat memanfaatkan teknologi secara berkesan dan bertanggungjawab. Hal ini kerana tidak semua maklumat yang terdapat di internet adalah benar ataupun boleh dipercayai. Oleh itu, pengguna perlu berfikir secara lebih kritis, menyemak sumber maklumat dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat itu sebelum berkongsi dengan orang lain. Sebagai contoh, sebelum menyebarkan sesuatu berita di media sosial, kita perlu merujuk kepada sumber rasmi bagi mengelakkan penyebaran berita palsu. Kemudian kita masuk kepada etika digital, di mana etika digital ini dia merujuk kepada adab, nilai dan tingkah laku yang baik ketika menggunakan teknologi digital. Walaupun berinteraksi dalam alam maya, pengguna tetap perlu menghormati orang lain dan menjaga batas dalam setiap tindakan yang dilakukan. Sebagai contoh, kita perlu menggunakan bahasa yang sopan, menghormati privasi individu serta mengelakkan perbuatan seperti buli cyber dan juga penyebaran kandungan berita palsu yang boleh menjejaskan orang lain. Selain itu, pengguna juga perlu menghormati hak cipta dengan tidak menyalin ataupun menggunakan hasil kerja orang lain tanpa kebenaran. Seterusnya, kita masuk kepada undang-undang digital. Adakah anda tahu apakah itu undang-undang digital? Okey, undang-undang digital ni adalah merupakan peraturan yang mengawal penggunaan teknologi dan internet bagi melindungi pengguna daripada penyalahgunaan dalam alam cyber. Undang-undang ini diwujudkan untuk memastikan setiap individu menggunakan teknologi secara selamat dan bertanggungjawab. Kesalahan digital yang sering berlaku adalah pengganapan akaun, penyebaran fitnah, cetak rompak dan juga bahan digital dan juga penipuan dalam talian. Perbuatan seperti ini boleh memberikan kesan buruk kepada individu serta menjejaskan keselamatan dan privasi pengguna. Sebagai pengguna digital, kita perlu mematuhi undang-undang yang ditetapkan serta menggunakan teknologi dengan lebih beretika. Kesedaran terhadap undang-undang digital dapat membantu mengurangkan penyalahgunaan teknologi. Elemen ketujuh adalah hak dan tanggungjawab digital. Hak dan tanggungjawab digital bermaksud setiap individu mempunyai hak untuk menggunakan teknologi dan kemudahan digital. Namun, hak tersebut perlu disertai dengan tanggungjawab. Pengguna perlu memahami bahawa setiap tindakan dalam alam digital boleh memberi kesan kepada diri sendiri dan orang lain. Sebagai contoh, kita bebas menggunakan media sosial untuk berkongsi pendapat, berkomunikasi dan mendapatkan maklumat. Namun, kebebasan tersebut tidak bermaksud kita boleh menyebarkan fitnah, menyalahgunakan maklumat dan melanggar privasi orang lain. Oleh itu, pengguna perlu berfikir sebelum berkongsi sesuatu kandungan dan menghormati hak pengguna lain. Elemen ke-8 adalah kesihatan digital. Kesihatan digital merujuk kepada kesejahteraan fizikal dan mental seseorang ketika menggunakan teknologi digital. Penggunaan teknologi yang betul dapat memberi manfaat, namun penggunaan secara berlebihan boleh memberi kesan negatif terhadap kesihatan diri. Sebagai contoh, terlalu lama menggunakan peranti digital boleh menyebabkan masalah seperti keletihan mata, sakit belakang, gangguan tidur dan tekanan emosi. Oleh itu, pengguna perlu mengawal masa skrin, mengambil rehat secara berkala serta mengimbangi penggunaan teknologi dengan aktiviti fizikal seperti bersenam dan melakukan aktiviti luar. Elemen ke-9 adalah keselamatan digital.
Keselamatan digital ialah langkah untuk melindungi maklumat peribadi, akaun dan peranti daripada pelbagai ancaman cyber seperti penggunaan, pencurian dalam talian dan pencurian data. Keselamatan ini penting bagi memastikan pengguna dapat menggunakan teknologi dengan lebih selamat. Antara langkah yang boleh diamalkan ialah menggunakan kata laluan yang kukuh, mengaktifkan pengesanan 2 faktor, tidak berkongsi maklumat peribadi secara sebarangan serta menggalakkan pautan atau fail yang mencurigakan. Selain itu, pengguna juga perlu sentiasa berhati-hati ketika melayari internet dan menggunakan aplikasi digital. Dengan mengutamakan keselamatan digital, kita dapat mengurangkan risiko menjadi mangsa jenayah cyber serta melindungi maklumat diri daripada disalahgunakan. Secara kesimpulannya, ke-99 elemen kewarganegaraan digital saling melengkapi dalam membentuk penggunaan teknologi yang berpengetahuan, beretika dan bertanggungjawab. Sebagai bakal guru, kita bukan sahaja perlu mengamalkan kesemua elemen ini dalam kehidupan seharian, malah berperanan membimbing murid agar menjadi warga negara yang bijak, beretika, bertanggungjawab. Dengan itu, kita dapat mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat, positif dan memberi manfaat kepada kita semua. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.